Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid, yang dimuliakan Tuan Imam yang bertugas, anggota Jawatan Kuasa Masjid An-Naim Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, dipanjatkan 1000 jutaan kesyukuran kerana dengan izinnya maka dapat kita hadir ke rumah Allah, beriktikaf di rumah Allah ini dan mengimarahkan, menghidupkan majlis ilmu Raudatul Jannah, taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, dihantar bersama kita para malaikat yang menghiasi majlis ilmu, mendoakan keampunan dosa-dosa ahli-ahli majlis ilmu insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, malam ni kita tengok sambungan pengajian kitab Aqidah, Asas Aqidah Islam, susunan Syekh Abdul Aziz Omar. Dan tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 56. Masih lagi tajuk berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tajuk kecilnya muka surat 56 bawah sekali itu Al-Asma'ul Husna. Asma'ul Husna, cara mengenal Allah melalui kenal nama-nama Allah yang husna. Al-Asma' maknanya nama. Nama-nama, banyak nama. Asma', kalau satu nama ismun. Kita lah biasa nama kita satu, ya tak? Jarang orang nama 2, 3 ni. Ismun, ismi, nama saya Muhammad, ismi Muhammad. Tapi kalau banyak nama, asma, al-asma, nama-nama. Nama tu pula apa sifat nama tu? Nama yang bagaimana? Al-husna, yang elok-elok, yang paling elok, paling mulia, husna. Daripada perkataan ahsan. Cuma kerana asma ni kalimah perempuan, orang mengaji Arab dia fahamlah. Asma kalimah perempuan, dia tak boleh kata ahsan, dia kena kata husna. Sifat kepada nama-nama tadi ialah husna, yang paling mulia, isim tafdil. Ahsan ataupun husna, paling mulia. Tak ada nama yang lebih mulia melainkan nama-nama yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, nama kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, itulah al-asmaul husna. Baik, kita baca apakah yang dihuraikan oleh penulis kitab ini, Syekh Abdul Aziz Omar. Mempelajari nama-nama Allah yang elok itu adalah suatu jalan untuk mengenal Allah. Cara nak kenal Allah wasilah. Caranya mengaji, belajar, kenal Allah melalui nama-nama Allah yang ada dalam senarai 99 nama Allah Al-Asma'ul Husna. Jalan orang Arab kata, dalam kitab Arab sebut wasilah. Cara. Macam kita kenal Allah melalui sifat 20. Kenal Allah melalui sifat ahad, sifat esa, tauhidnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, tauhid asma' was sifat salah satu. Itu cara. Tak payah dia marahlah orang nak mengaji sifat 20, silakan. Nak mengaji tauhid 3, silakan. Nak kenal Allah melalui asma'ul husna sebagai satu rangkaian daripada 3 tauhid. Tauhid rububiyah, Allah sebagai Rabb. Tauhid uluhiyah, Allah sebagai ilah. Dan tauhid asma' wal sifat, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang penting matlamatnya sama, iaitu
Kenal Allah, rapat dengan Allah, mentauhidkan Allah, jauh daripada syirik pada Allah Ta'ala. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu dia punya matlamatnya. Jadi wasilah, caranya ialah suatu jalan untuk mengenal Allah. Kerana tidak dikatakan orang itu beragama tanpa mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Bermulanya orang itu beragama apabila dia mengenal Allah. Nak kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah. Antaranya salah satu cara mengenal nama Allah. Di samping mendapat beberapa kelebihan yang besar jika kita mengamalkannya. Ada fadilat dia. Kelebihan tu fadilat. Bayang orang tak kenal Allah, tak tahu pun nama Allah, tak tahu pun Allah tu siapa? Allah Tuhan lah. Nama Allah, Allah. Lain pada tu, entah. Tak, dia kenal nama Allah, nama zat saja. Dia kenal Allah ni, Allah tu nama Allah, nama pada zat, nama pada sifat, hak 98 tu, tak tahu. Rahman tu nama pakcik kat kampung aku adalah nama Rahman. Dia tak tahu yang Rahman tu, Ar-Rahman tu nama Allah Ta'ala. Dia tak tahu yang Razak tu, mungkin ada kawan dia nama Razak. Oh, nama ni Razak ni kawan aku ni. Dia tak tahu yang Ar-Razzaq itu adalah nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak ada lah kelebihan. Kalau orang tahu, dia mengaji, dia kenal Allah Ar-Rahman. Allah itu Ar-Razzaq. Maka dia berdoa untuk memohon minta rezeki dengan menggunakan nama Allah, Ya Razzaq. Allah itu pengampun, maka dia bertaubat, istighfar, minta ampun dengan memohon nama Allah Al-Ghafur, Ya Ghafur, Maha Pengampun, Ya Tawwab, yang Maha menerima taubat. Itu lebihnya orang yang ada ilmu. Lebih lagi, ilmu bukan calang ilmu, ilmu mengenal Allah, fardu ain ke atas semua, tauhid akidah kita. Jadi ada kelebihan dia, beberapa kelebihan yang besar jika kita mengamalkan. Baik, dalil. Dalil. Kena ada dalil, jangan cakap kosong. Bab akidah ni jangan cakap kosong. Dalilnya yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 110 Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Ayat surah Al-Isra. Ayat 110. Al-Isra 110 ni hak kita dah baca dalam lepas pada salam tu. Cuma tak baca ayat ni lah, ayat 110 tu hujung. Ni 110 juga. Lepas salam kita kata apa? Alhamdulillahilladzi adhaba namani lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Tu antara doa kita baca ketika lepas salam. Lam yattakhidh walada, Allah tak ada anak. Walam yakul waliyyan min adh-dhilli wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah Allah Taala sebesar-besarnya. Dia duduk sekali dengan ayat ni. Hak dipetik dalam surah Al-Isra ayat 110. Baik, apa maknanya? Apa maksudnya? Katakanlah wahai Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, sebarkan ajaran ini, perintah ini kepada sahabat-sahabat, kepada umat-umat kamu Muhammad. Ud'ullah aw ud'ur Rahman. Mintalah dengan Allah ke, mintalah dengan Rahman ke. Ud'u mana seru. Doa tu dah jadi perkataan Melayu daripada perkataan da'a, yad'u, ud'u, doa. Berdoalah, berserulah nama-nama Allah, sama ada panggillah Allah, pohonlah kepada Allah, ataupun memohon kepada Ar-Rahman. Nak minta dengan Allah ke, nak minta dengan Rahman ke, nak sebut nama dia tu Allah ke, nak sebut nama dia tu Ar-Rahman ke, sama sahaja. Mana-mana pun sebutlah. Sebab apa? Sebab Allah tu dialah Tuhan. Ar-Rahman tu dialah Tuhan. Bukan orangnya, bukan orang kata bukan orang tu. Bukan zat yang berbeza. Bukan kata Allah nama pada zat. Tak ada kena-mengena dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman hal lain pula. Orang Kelantan kata hak tulur. Hak tulur. Yang orang Perak faham dah hak tulur. Hak tulur ni apa? Hak tulur kat yang sama sahaja. Hak sama je. Kata-kata Allah, Allah rujuk pada siapa? Allah ni nama kepada zat. Dialah Tuhan. Dia. Kalau kata Ar-Rahman, nama kepada sifat. Sifat tu ada pada siapa? Dia juga. Allah Ta'ala Tuhan. Katakanlah Muhammad, ud'u Allah, serulah Allah, mintalah dengan Allah, minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayat ni seingat saya
disebut oleh beberapa ustaz-ustaz kita, asatizah kita, ulama-ulama kita yang menyanggah pandangan seorang pensyarah Universiti UPSI Tanjung Malim yang kata tak ada faedah sebut nama Allah. Itu tak apalah, itu dia punya pandangan, aliran dia dah tu. Maka ada ustaz-ustaz kita, pasal apa tak ada faedah sebut nama Allah? Dia marah, dia berzikir Allah, 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 Allah. Tak ada makna kata dia. Kena ambil zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah ke, alhamdulillah ke, astaghfirullah ke, Allahu akbar ke, la haula wala quwata illa billah ke. Itu kata dia. Maka kita tak setujulah. Marilah pandangan-pandangan ustaz kata ni, ayat ni kata qalidu Allah, panggillah Allah, serulah Allah, tak ada masalah. Tak sia-sia. Tak sama dengan kita panggil orang lain, panggil anak kita, panggil orang rumah kita, panggil suami kita yang belum tentu berpahala pun. Panggil manusia tak semesti dapat pahala. Tapi panggil Allah, qalid Allah dengan kata ya Allah, menyeru Allah, ingat pada Allah, takkanlah tak ada pahala. Sudah tentu ada pahala. La tahqiranna minal ma'ruf. Kitab. Mana ada kitab? Saya tengok kitab yang Ustaz Ridwan Hamizah bawa tak? Buku tu, La tahqiranna minal ma'ruf. Buku yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk buku tu ialah hadis Nabi. La tahqiranna minal ma'ruf. Jangan pandang rendah pada benda ma'ruf. Benda ma'ruf, benda hak baik. Walaupun kamu melihat saudara kamu, pandang pada saudara kamu dengan muka yang manis. Senyum ke saudara kita, senyum ke kawan kita, senyum ke sahabat kita pun ada pahala. Apatah lagi menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, simbolik daripada hati yang mengingat Allah, sudah tentu ada pahala. Jadi kita tak setujulah mana-mana pandangan ustaz-ustaz tertentu, golongan tertentu mengatakan Allah, Allah, Allah. Tak ada faedah. Ada faedah dia, ada pahala dia. Zikir pada Allah Taala. Baik, kata Allah Taala, wahai Muhammad, udhullah, katakanlah wahai Muhammad, sebarkanlah ajaran ini kepada sahabat kamu, kepada umat Muhammad, udhullah, serulah Allah, mintalah dengan Allah, sebutlah nama Allah ataupun sebut nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, mana-mana hak meminta tu, dialah Allah yang sama, dialah Tuhan yang sama. Falahul asmaul husna, dan baginya nama-nama yang mulia. Ada disebut dalam riwayat dan kitab tafsir sebut pernah berlaku zaman Nabi dulu, orang musyrikin kata, Muhammad ni duk panggil Allah Rahman, duk ajar kepada umat dia panggil ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Pasal apa duk panggil ya Allah ya Rahman? Padahal Muhammad tu duk mengajar orang, duk mengajar umat dia, mengajar pengikut-pengikut dia, Allah tu Rabban wahida, Tuhan yang satu. Tengok hak jahil. Hak jahil ni musyrikin lah. Jadi kepelek dia. Muhammad ni duk mengajar pengikut dia. Apa ni Muhammad ni? Dia panggil Muhammad je dia sebab dia musyrikin. Apa kalau Muhammad duk mengajar orang? Seru ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Pada masa sama Muhammad ni ngajar Rabban wahida, serulah Tuhan yang satu. Dia ingat Allah tu lain, Ar-Rahman tu lain. Jadi ayat ni dalam kitab tersebut turun sebagai jawapan. Bukan kata Allah tu entiti berbeza dengan Ar-Rahman. Allah tu Allah. Ar-Rahman pun Allah. Ar-Rahman pun Ar-Rahman. Ar-Rahman tu pun Allah. Ayyamma tad'u, sebutlah mana-mana pun. Dengan apa sahaja kamu seru. Ayyamma tad'u, hak seru tu, selama mana seru nama Allah, dialah Allah. Falahul asmaul husna. Dan baginya nama-nama yang mulia, yang terbaik. Husna mana paling mulia, tak ada nama yang lebih mulia daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata Allah tu zat yang berbeza, Ar-Rahman zat yang berbeza. Macam kita tak. Manusia pun ada jenis macam tu. Dialah kalau kat sekolah, dialah guru disiplinnya, dialah bendahari PIBG-nya contoh. Panggil bendahari PIBG, dia lah. Guru disiplin, dia juga. SU sukan, setiausaha sukan, dia juga. Atas dia belakang. Jawatan yang berbeza, makna tu berbeza. Allah nama kepada zat, zatnya Allah Ta'ala. Ar-Rahman nama kepada sifat yang Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Pemurah, dialah Allah Ta'ala. Bukan sebagaimana dakwaan musyrikin yang dia duk heran, duk pelik, apalah Muhammad ni ngajar sebut nama itu nama ni, walhal
Allah ke Ar-Rahman ke, nama yang kepada zat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas surah Al-Isra ayat 110 mengatakan Allah banyak nama Asmaul Husna, panggillah, sebutlah apa pun. Selagi dalam lingkungan nama-nama yang Allah yang selayaknya bagi dia, layak dengan kemuliaan sifatnya, layak dengan keagungan zatnya, layak dengan kesempurnaan zatnya, maka serulah nama Allah Ta'ala. Ada pahala, insya-Allah. Baik, yang kedua, firman Allah ayat 180 surah Al-A'raf, muka surat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ini ayat ni biasa kita baca sebagai dalil bukti bahawasanya Allah mempunyai nama-nama yang mulia. Walillah, dan bagi Allah, milik Allah, nama-nama yang baik, asmaul husna. Sekali lagi kita jumpa perkataan asmaul husna. Asma. Ada orang kita letak nama anak Asma. Ada seorang ustazah yang terkenal jugalah Asma. Apa makna Asma? Nama-nama. Tak, kalau nama-nama tak ada apa maksud lah nama-nama tak. Asma ni makna dia ialah bukan eja macam tu, dia eja lain pula. Alif, sin, mim, alif maksurah. Alif maksurah ni bentuk bukan alif, bentuknya ya tanpa titik. Asma makna tertinggi. Asma amalina, kan ada dalam nasyid tu. Mautu fi sabilillah asma amalina. Mautu fi sabilillah, mati dalam jalan Allah. Syahid, mati syahid, asma. Cita-cita kami yang asma, yang paling tinggi. Jadi asma, hak nama anak-anak kita tu, hak nama-nama cucu-cucu tuan-tuan tu, hak nama-nama orang letak nama, maknanya tinggi, ketinggian paling tinggi. Moga-moga dia seorang letak nama pada orang tu, letak pada anak kita, cucu kita, dia bersemangat tinggi, dia bercita-cita tinggi. Tu makna dia. Yang ni asmaul husna, nama-nama Allah yang husna, yang paling mulia. Fad'uuhu biha, maka berdoalah, serulah ia dengan nama-nama itu. Nama Allah Ta'ala. Hakikat nama Allah Ta'ala tu bukan kosong. Dia ada makna dia. Maka sebut nama dia tu sesuai dengan kesempurnaan makna. Nama Allah ni bukan makna kosong. Tak akan nama Allah kosong. Tak ada makna saja-saja letak. Bukan sebahagian orang kita, orang Melayu ni kadang letak nama Allah saja. Kadang letak nama anak suka-suka. Tak tanya ustaz dulu. Asal ke nama tu glamour. Nama Samsung, ada nama Samsung, bunyi macam telefon. Ayah nama Samsudin, mak nama Kalsum, mudahnya gabung Kalsum mak, Samsudin ayah, mudahnya Samsung. Samsung bin Samsudin, bunyi macam telefon pula. Nama tak ada makna apa. Hakikat pada nama tu ada dia makna, maksudnya. Kita kenal Allah Ta'ala, salah satu nama Allah Al-Hadi, kan? Ada orang nama Abdul Hadi, hamba kepada Allah yang Al-Hadi. Al-Hadi mana Allah lah yang memberi hidayah. Kita tak mampu beri hidayah. Nabi SAW tak mampu beri hidayah. Kalau Nabi boleh bagi hidayah, Abu Talib tak akan mati musyrik. Sebagai bukti, Nabi tak boleh bagi hidayah, Abu Talib mati musyrik. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Quran sebut. Allah kata, Muhammad, kamu tak mampu bagi hidayah man ahbabta, walaupun mu sayang ke dia. Nabi sayang Abu Talib ni baik. Bukan macam Abu Lahab. Pak saudara sama pak saudara. Yang Abu Lahab pak saudara jahat. Yang Abu Talib pak saudara baik. Cuma dia musyrik. Maka Nabi sayang ke dia. Allah kata, innaka la tahdi, mu tak boleh bagi hidayah. Siapa yang bagi hidayah? Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah lah yang bagi hidayah. Sebab tu nama Allah Al-Hadi. Allah yang Maha Al-Hadi memberi hidayah. Lepas tu kita jangan duk hukum orang. Dia mungkin pendosa, dia mungkin ahli maksiat, tapi kita tak tahu sudahnya macam mana. Umar Al-Khattab sembah berhala. Umar Al-Khattab sembah berhala. Khalid Al-Walid perang lawan Islam. Tapi sudahnya Umar Al-Khattab dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid Al-Walid awalnya mudanya lawan Islam, perang lawan Islam, perang Uhud.
tapi sudahnya mati sebagai sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Allah redha pada dia. Sebab apa? Allah Al-Hadi, salah satu nama Allah. Al-Hadi Maha memberi hidayah. Maksud sebalik Al-Hadi. Maka Allah kata fad'uhu biha, berdoalah dengannya, berdoalah, mintalah, serulah ia, hu tu balik pada Allah. Fad'uhu makna fad'ullah. Tu kalau mengajar dia fahamlah tafsiran ayat tu. Fad'uhu, fad'ullah. Mintalah dengan Allah, serulah dengan Allah, biha, dengannya. Nya tu apa? Dengannya, dengan asma, bil asma'il husna. Seru minta dengan Allah, dengannya, dengan menyebut nama-nama Allah. Yang inilah kata ulama dalil harus kita bertawassul. Apa pula ustaz tawassul, masuk bab tawassul pula pukul 12 karang pun tak habis. Hak memang kontroversi tawassul ni. Tawassul ni memang kontroversi. Bila kata tawassul, tuan-tuan nak bertawassul, bertawassullah yang izin Allah Ta'ala izin, yang Allah izin. Bukan tawassul yang boleh bawa kepada syirik. Na'udzubillah. Bertawassul dengan kubur. Dalam tu ada syekh. Minta dengan syekh dalam kubur. Na'udzubillah. Minta dengan kubur pula kan macam mana ni? Sembah kubur, puja kubur ni. Letak nama tawassul. Nama tawassul hakikat syirik. Na'udzubillah. Macam Syiah. Syiah dia halal mut'ah tak? Nikah mut'ah, nikah kontrak. Tengok anak dara cantik lawa pula anak dara ni. Jom mut'ah. Kalau macam tu orang Selestia pun nak tak? Nak? Tengok anak dara orang lawa cantik mut'ah. Nikah kontrak. Setengah jam jadi dah. 2 hari tak apa dah. Seminggu tak apa dah. Lepas tu cerai lah. Hukumnya mengatakan tak boleh. Walaupun suatu ketika, ni cerita panjang pula lah. Tapi letak nama mut'ah, hakikatnya zina. Orang duk kata, orang politik kata, kita ni politik wang tu biasa. Politik wang tu nama, hakikatnya rasuah. Hati-hati dengan tawassul. Sembah kubur, sebut nama wali-wali ahli naubah. Kononnya tawassul. Na'udzubillah, takut-takut jadi syirik. Maka nak bertawassul, ambil tawassul yang terang-terang dalam Quran. Inilah tawassul ni. Bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia suruh? Allah suruh. Bukan Tok Syekh tu, bukan wali suruh. Fad'uhu biha. Sebutlah nama Allah, sebab tu kena ingat nama Allah, kena mengaji. Nak minta rezeki dengan Allah. Apa nama Allah sesuai? Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami penduduk Taman Selestia ni ya Allah. Kurniakanlah kami penduduk negeri Perak Darul Ridwan ini Allah, rezeki yang melimpah. Ya Razzaq. Barulah kedua. Ya Razzaq dengan minta rezeki. Kita rasa banyak dosa. Banyak dosa aku daripada kecil sampai ke tua sampai ke mati. Takut-takut dosa. Ya Allah, taubat ya Allah. Allahumma ya Ghafur. Ya Ghafur. Itu bertawassul. Tak. Minta sihat. Minta sihat. Allahumma ya Syafi. Kan ada doa kepada sahabat kita. Kalau kita dengar berita sahabat kita sakit, Allahumma anta syafi. Ya Allah Tuhanku, engkau lah asy-syafi, engkau lah yang maha memberi kesembuhan. Asy-syafi menyembuh. Allah yang maha menyembuh. La syifaa illa syifauka. Tak ada yang mampu menyembuh melainkan engkau ya Allah. Itu namanya bertawassul yang diharuskan. Nak bertawassul, ambil cara Quran ajar. Tawassul ni 3. Yang pertama dengan nama Allah. Hak dalam ni, dalil dia. Yang kedua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga dengan amalan soleh. Bertawassul dengan amalan soleh. Minta dengan Allah melalui amal-amal soleh. Sebagaimana kisah 3 sahabat terperangkap dalam gua kan. Tu hadis sahih. Kita pun selalu dengar cerita tu. Cerita masyhur. Dia ambil daripada hadis. Terkurung dalam gua. Minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak keluar ni. Ya Allah, tolong buka lah pintu ya Allah. Maka seorang, 3 orang. Seorang minta dengan Allah. Seorang minta dengan Allah. Masing-masing minta dengan Allah. Dengan 3 amal soleh. Yang seorang amal soleh dia apa dia? Dia jaga mak ayah dia yang dah tua. Soleh sungguh lah tu.
Jaga mak ayah dia. Tu. Anak bini jangan makan. Ayah mak dulu makan. Bawa balik duit. Bawa balik makanan. Bawa balik hidangan. Dia tak jamu anak bini dia dulu. Dia jamu mak ayah dia dulu. Ya Allah, sekiranya ini amal soleh, maka engkau bukalah pintu gua. Buka sikit. Mari pula yang kedua, amal soleh dia jaga kebajikan ahli, dia jaga kebajikan staff dia, orang bawah dia. Dia majikan yang baik, majikan yang amanah. Amal soleh. Ya Allah, sekiranya amalan aku sebut tu soleh. Aku jaga kebajikan orang-orang bawah aku amanah sebagai seorang majikan ni. Orang bawah dia bagi layanan yang terbaik. Sekiranya itu amal soleh, bukalah pintu gua, terbuka sikit. Dan yang ketiga, amal solehnya ialah, ya Allah, aku digoda. Aku digoda oleh perempuan, ya Allah. Tak ada siapa nampak, ya Allah. One by one. Maknanya bolehlah nak berzina pun. Zaman tu mana ada CCTV. Boleh nak berzina, tapi aku tak berzina, ya Allah. Aku takut padamu, ya Allah. Inni akhafullah. Aku takut pada Allah, ya Allah, sekiranya itu amal soleh, aku lari daripada zina, aku elakkan zina dalam keadaan tak ada siapa nampak pun, kiranya itu amal soleh, bukalah pintu gua. Ketiga-tiga berdoa bertawassul dengan amal soleh, maka pintu gua terbuka. Selamat 3 orang tu, keluar dengan selamat. Itu tawassul yang diharuskan dalam Islam. Bukan nak seru nama wali, entah wali daripada mana, campur aduk dengan syirik, khurafat dan sebagainya. Wa'iyadzubillah. Balik kepada ayat ni. Maka Allah kata, fad'uhu biha. Mintalah dengannya, dengan Tuhan Allah. Biha, dengan nama-nama Allah tadi, Asma'ul Husna. Wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah, pedulikanlah, kata Allah Ta'ala. Wa dharu, tinggalkanlah. Tinggalkanlah, mana kata jangan duk tiru perangai pok-pok ni. Tinggalkanlah, jangan duk ikut perangai pok-pok ni. Pok-pok mana? Alladzina yulhiduna fi asma'ihi. Orang-orang yang menyeleweng. Di situ dia terjemah apa tu? Orang-orang yang kufur. Bila menyeleweng tentang nama Allah, dia kufur. Di situ dia sebut orang-orang yang kufur tentang nama-namanya. Apa makna kufur tentang nama-namanya? Yulhiduna. Orang-orang yang menyeleweng dalam kitab. Saya sempat rujuk kitab tafsir Al-Imam Al-Baghawi, ulama besar. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah meninggal lebih kurang tahun 500 Hijrah. Dia hidup sekitar tahun 500 Hijrah tu. Ni semua orang kenal. Kalau kita mazhab Syafi'i, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i selain daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, selain daripada Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i sendiri, ulama besar dalam mazhab kita, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, siapa? Al-Imam Husain Mas'ud Al-Baghawi rahimahullah. Dalam kitab tafsir dia, Ma'alimut Tanzil, dia kata apa? Alladzina yulhiduna, dengan makna orang-orang yang ilhad, berlakunya ilhad, penyelewengan. Al-ilhad dengan makna udul, menyeleweng. Al-udulu 'anil haq, menyeleweng daripada kebenaran. Fi asma'ihi, dengan dalam nama-nama Allah Ta'ala. Sampai ada satu ketika dulu kan puak-puak musyrikin kata, tak ada beza jauh pun nama berhala dengan nama Allah. Tengok puak-puak musyrik, tak ada beza nama Allah dengan nama berhala. Gamuk dia cakap macam tu. Tengok nama berhala, Al-Lat. Nama berhala, Al-Lata. Lata. Dalam Quran sebut Al-Lat. Tengok nama berhala, Al-Lat. Nama Allah, Allah. Bunyi dekat-dekat. Duk main pok-pok ni, letih kita tak. Sebab tu saya ingat dulu ketika mana tahun 2006 ke, bila berlakunya peperangan di Lebanon ke mana, melibatkan sebuah parti Hizbullah. Hizbullah yang mana pendukung-pendukungnya daripada kalangan puak-puak Syiah. Maka kita sebahagian ulama Sunni ni, memang ulama Sunni dia tak ngam lah dengan ulama Syiah, puak-puak Syiah. Geng-geng Syiah meletakkan nama Hizbullah. Maka kata bukan Hizbullah tu, puak-puak Syiah ni menyeleweng daripada agama Allah, maka itulah Hizbullah. Hizbu makna parti. Hizbullah parti Allah. Ada sebahagian golongan menamakan geng mereka, parti mereka Hizbullah, sedangkan menyeleweng daripada agama Allah. Syiah menyeleweng Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun. Maka ulama Sunni kata itu bukan Hizbullah, itu Hizbullah, parti kepada Al-Lat, pokok berhala. Zaman dulu musyrikin dulu, Allah ni Al-Lat.
Lebih kurang dia kata. Uzza tak? Nama lagi. Apa lagi nama berhala ni banyak. Al-Uzza. Al-Uzza dia kata, tak ada beza dengan nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz. Aziz nama Allah. Kawan-kawan kita pun ramai Abdul Aziz. Hamba kepada Al-Aziz, hamba kepada Allah yang Maha Perkasa. Oh dia kata ni berhala kita Al-Uzza. Lebih kurang Al-Uzza dengan Aziz. Uzza nama berhala kan nama sebenar Abu Lahab ni kan. Abu Lahab tu nama glamour, nama sebenarnya Abdul Uzza. Abdul Uzza tu nama Abu Lahab, nama sebenar dia. Oh dia kata Al-Uzza ni sama dengan Al-Aziz lebih kurang. Manat. Manat nama berhala tu Manat. Dia kata lebih kurang nama Allah Al-Mannan. Mannan sifat Allah tu yang kita duk zikir biasa malam Jumaat dah. Imam-imam kita lepas baca Yasin, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard. Hannan tu sifat Allah, Mannan sifat Allah. Oh dia kata ni Manat, lebih kurang dengan Manan pula dah. Ini sebahagian daripada contoh orang-orang yang yuhiduna fi asma'ihi, sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, dia kata apa makna ilhad? Al-udul 'anil haqq, menyeleweng daripada kebenaran, karut-marut. Duk buat lawak macam tu, duk buat main-main dengan nama Allah Taala. Sehinggalah mereka ni kufur tentang nama-namanya, yulhiduna, menyeleweng daripada kebenaran nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan Allah kata mereka puak-puak itulah hak duk seleweng nama Allah, hak duk buat main-main nama Allah, hak duk reka-reka nama Allah tu, hak duk buat lawak tentang nama Allah tu, hak menyeleweng daripada kebenaran tentang nama Allah tu. Ma kanu ya'malun, hak mu buat perangai burukmu tu, sifat jahatmu itu, sayujzauna, akan dibalas di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tengok saja. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Hak membuat segala bentuk kekufuran, penyelewengan tentang nama Allah, tentang akidah, tentang tauhid, tentang asmaul husna tadi, ma kanu ya'malun, hak membuat tu sayujzauna, akan dibalas kepada mereka yang menyeleweng. Na'udzubillah, jangan kita masuk dalam kalangan orang yang menyeleweng, memain-mainkan tentang akidah, termasuklah nama-nama Allah SWT yang al-husna, yang mulia itu. Jadi nama Allah ni kita macam mana nak berinteraksi dengan nama Allah? Macam mana nak berinteraksi dengan nama Allah? Banyak menyebut nama-nama Allah. Zikir kita ya Hayyu ya Qayyum. Dalam riwayat sebut kalau kita rasa sedih, kalau kita rasa susah, sedih ke apa kita kata, stres ke, tension ke, sebutlah ya Hayyu ya Qayyum. Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri. Bangun malam, antara doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Itu tawassul. Ya Hayyu, hai Tuhan maha hidup, takkan mati, tak pernah mati, tak pernah mati, takkan mati. Itulah Tuhan Hayyu. Ya Qayyum, berdiri dengan sendiri, kuasa dia sendiri, tak tumpang kuasa orang, tak tumpang kuasa makhluk. Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Astaghith, aku benar-benar merayu, minta sungguh-sungguh. Bangun malam baca doa tu, lepas tahajud ke, lepas witir ke, lepas qiyamul lail ke, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Hai Tuhan yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon ya Allah. Apa tu ceritalah nak apa pun, nak sihat ke, nak bertambah anak ke, nak rezeki, lapang rezeki ke, nak macam-macam, minta Allah Ta'ala lepas kita bertawassul menggunakan nama-nama Allah. Allahu Akbar. Jadi kita nak bertawassul dengan cara yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, bukan dengan cara-cara boleh bawa kepada syirik. Na'udzubillah. Baik, yang ketiga, masa ada lagi, kita habiskan alang-alang ni. Isyak pun tak masuk lagi, kita habiskan muka surat 57. Firman Allah Ta'ala, dalil yang ketiga daripada surah Al-Waqi'ah ayat 74. Surah Al-Waqi'ah biasa kita baca dah. Idza waqa'atil waqi'ah, kata sebahagian ulama, surah ini kalau kita baca, dia menjaga kita daripada kefakiran. Dia tidak akan fakir. Itu antara fadilah dia disebut. Dan dalam surah Al-Waqi'ah disebut fasabbih bismi rabbikal azim ayat 74. Kalau tak silap ini ayat terakhir. Nah, ayat 74 ni ayat terakhir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Fasabbih,
bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah. Bertasbih subhanallah. Tambah kat ujung tu bi rabbikal azim. Rabbikal azim, dengan nama Tuhanmu yang al-azim. Al-azim salah satu asmaul husna. Nama Allah 99. Salah satu al-azim. Al-azim makna agung, maha agung. Setengah-setengah kitab dia terjemah maha besar. Cuma kalau maha besar ni nampak macam saiz pula tak? Nampak macam saiz dia besar tak? Jangan nampak Allah dalam bentuk. Maka disebut maha agung, keagungan, kemuliaan Allah. Itu namanya al-azim. Maka sebut nama al-azim. Sebagaimana kita duk istighfar itulah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbih. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kalimah yang ringan di lidah. Ni Nabi ajar zikir ringan. Tiba-tiba ada ustaz kata zikir tu berat bagi kita. Macam-macam dah. Orang kata kita tak boleh berzikir cara Nabi, berat. Nak berat ni Nabi je layak zikir cara dia. Oh, tak tahulah. Pening juga dengar ustaz ni. Baik, Nabi kata dua kalimah yang ringan di lidah. Tak berat pun, ringan. Bukan setakat ringan di lidah, mana kata mudah sebut. Thaqilatan, berat atas timbangan pahala. Subhanallah. Habibatan, Allah suka. Allah sukanya Allah hamba aku sebut. Berkenannya Allah hamba aku duk puji aku ni. Apa dia? Ni tasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Semua dah tahu kot. Saya yakin dan percaya tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Hadis dalam riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dua kalimah yang ringan di lidah. Bukan panjang pun, bukan susah nak sebut pun. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Sambil bawa kereta boleh, sambil duk masak boleh. Tak. Sambil duk buat apa pun boleh. Kecuali dalam tandas lah. Lain pada tu, silakanlah sebut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lidah. Mudah je sebut. Berat atas timbangan amalan. Habibatan ila rahman. Sukanya Allah dengar. Pahala besar, bertasbih. Kata sebahagian ulama, ayat ni, ayat Al-Waqi'ah 74 ni, juga dijadikan dalil perintah Allah ketika kita rokok. Tak? Rokok dalam solat tu tak kira lah solat sunnah ke, solat fardu ke, rokok baca apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Perintah. Kenapa Nabi baca subhana rabbiyal azim? Daripada perintah ni. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut namamu yang maha agung, al-azim. Maka kita pun rokok, kita tak duduk diam. Walaupun bukan rukun, dia tak rukun. Rokok tu rukun, subhana rabbiyal azim tu sunat. Kalau rokok tak baca apa pun sah. Sebab apa? Sebab rokok tu rukun. Bacaan tasbih tu sunat. Tapi rugilah walaupun sah. Sebab apa? Tak dapat pahala lah tasbih dalam rokok tu. Maka kita baca dah subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca macam tu. Perintah Allah. Kalau dalam sujud tasbih juga. Tak. Dalam sujud pun tasbih juga. Itu perintah daripada surah apa? Surah yang kamu duk baca, surah solat witir itulah. Solat witir, tiap-tiap malam kalau boleh jangan tinggal solat witir. Rakaat pertama solat witir apa dia? Sabbihisma rabbikal a'la. Maka perintah Allah bertasbihlah dengan menyebut nama Allah yang a'la, yang maha tinggi. Maka kita pun sujud. Kita tak duduk diam masa sujud tu. Kita kata apa dalam sujud? Subhana rabbiyal a'la. Rokok ke, sujud ke, tasbih. Cuma bunyinya lain, sebutannya lain. Tetapi hakikatnya, tujuannya membesarkan Allah Ta'ala dengan menyebut nama-namanya. Dalam rukuk, Al-Azim, nama Allah yang agung. Dalam sujud, Al-A'la pun nama Allah yang agung. Subhanallah. Jadi perbanyakkanlah bertasbih. Kita ni kena banyak tasbih. Sebab kadang-kadang kita hati kita lalai leka. Dalam Quran Allah sebut malaikat. Malaikat kerja dia tak ada kerja lain. Dalam surah Al-Anbiya, saya lupa ayat berapa. Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Yusabbihuna al-laila wan-nahar. La yafturun. Itu malaikat. Malaikat bertasbih malam siang, malam siang, siang malam, malam siang, siang malam. Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Kemudian Allah kata la yafturun. Dia tak letih. Malaikat dah tasbih tak letih.
Walhal malaikat ni maksum, tak ada dosa. Kita hak banyak dosa ni. Ni ada malaikat bukan ada masa nak duduk lepok kedai kopi ngata orang, tak ada. Malaikat bukan ada masa tengok TV Gegar Baganza, tak ada. Malaikat bukan ada masa nak tengok bola Perak lawan JDT, tak ada. Tak ada masa. Sentiasa bertasbih. Kita ni hak lalai leka ni, orang lalainya leka. Kita tengok TV lah, main Facebook lah, internet lah, apa ke benda, duk lepok kedai kopi, sak rokok lah, macam-macam. Rugi tak rugi. Maka muhasabah, perbanyakkanlah tasbih siang dan malam. Perintah Allah Ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang agung. Walaupun seringan tadi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Oh, berat di atas timbangan. Allah kata, habibata ila rahman. Allah suka perkataan. Baik, isyak dah masuk. Saya laju sikit, saya nak habiskan muka surat 57. Baik, sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Allah ada nama tu, Asmaul Husna sebut dalam Quran. Cuma jumlah tak sebut dalam Quran. Nama Allah ada sebut dalam Quran? Ada. Allah ada nama? Ya. Dalam Quran sebut. Ayat tadi lah. Cuma ada tak Quran kata 99? Tak ada. Habis tu yang kita kata nama Allah 99 tu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu orang mengaji dipanggil mengaji sumber-sumber dalil dia. Ranking dia. Oh ni Quran kata sekian. Oh habis tu kalau kita duk kata 99 Quran tak sebut pun nama Allah 99 hadis. Jadi orang tak percaya hadis dia tak pakailah. Oh nama Allah ni banyak tak? Oh kalau tak percaya hadis, naudzubillah, geng-geng anti hadis. Kita terima Quran, hadis sebagai sumber yang pertama, yang kedua. Bahkan boleh rasa akidah kalau menolak Quran dan hadis. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim, ni tak payah tanyalah sahih ke tak. Tak, kalau riwayat Bukhari, riwayat Muslim, jangan tanya sahih ke tak sahih. Confirm sahih. Nama pun kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cuma Tirmizi. Tu ejaan tepat dia Tirmizi ya. Ataupun Tirmizi, ulama sebut Tirmizi. Ni nama ulama ni, kita kena adab kita dengan ulama. Adab kita dengan ulama, nama dia kena sebut betul-betul lah. Kita, ayah kita pun kita tak berani nak sebut nama salah ayah kita. Baru ayah kita, hormat ayah kita. Bos kita, guru besar kita ke, pengetua kita ke, bos kita, majikan kita ke, nama sebut betul-betul. Ni ulama ni. Ejaan tu silap, bukan Tirmizi ya. Tirmizi ataupun Turmizi. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni hadis Nabi, inna lillahi 99 isman man hafizaha dakhalal jannah wa anna Allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Inilah dalil yang mengatakan Allah ada 99 nama. Yang duk baca budak-budak kita, anak-anak tadika kita duk hafal Asmaul Husna Allah Rahman sampailah kepada Al-Hadi As-Sabur, daripada Allah Rahman Rahim sampailah Al-Hadi dan berakhir dengan As-Sabur. 99. Balik rumah kira sendirilah kalau tak percaya. Biasanya ada tampal kat dinding-dinding setengah-setengah rumah orang kita dah. Baguslah tertampal nama-nama Allah dan sebagainya. Man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa-siapa yang menghafalnya dengan memahami maksudnya dan menimbulkan kesedaran dalam dirinya. Tu dia. Siapa-siapa hafal, orang Perak kata hafal. Dia hafal. Alhamdulillah, orang duk buat nasyid tu tujuannya memudahkan anak-anak kita hafal. Dan kita hak tidak anak pun, hak tidak budak pun, hak dah dewasa ni pun kena hafal. Sesiapa yang menghafalnya dengan memahami maksudnya dan menimbulkan kesedaran dalam dirinya. Tengok kurungan tu. Kurungan, kenapa ada kurungan tu? Kerana itu tafsiran kepada terjemahannya. Hak dalam kurungan tu tafsir kepada terjemah hafizaha. Man hafizaha, siapa-siapa menghafalnya. Dia kena tafsir. Macam mana hafal? Yang dikatakan hafal tu macam mana? Hafal semata-mata hafal ke? Oh ustaz, tengok Nabi kata masuk syurga hafal Asmaul Husna. Dia pun tak semayang. Dia bergantung pada 99 nama. Mau macam tu? Oh, puasa apa hidak? Tak. Belajar Quran apa hidak? Mari masjid pun hidak. Oh, tak apa aku ni hadis Nabi ni masuk syurga dah aku hafal Asmaul Husna. Tu faham secara literal. Sebab tu perlu kurungan tu mentafsirkan makna terjemahnya tu.
dengan memahami maksudnya. Siapa hafal, dia mungkin boleh jadi dia hafal nama Allah Ta'ala. Boleh jadi dia hafal nama Allah Ta'ala Al-Hafiz. Al-Hafiz. Allah tu Maha Al-Hafiz. Orang tanya apa makna Al-Hafiz? Ni pun kau kepala. Al-Hafiz ni kalau aku tahu budak sekolah tahfiz hafal 30 juzuk, hafiz lah dia. Dia duduk faham macam tu tak? Al-Hafiz orang yang menghafal. Pula dah. Mana dia tak faham makna Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz makna apa? Yang maha menjaga. Yang maha menjaga penjagaan Allah luar terbaik. Itu Al-Hafiz. Siapa-siapa hafal dengan memahami maksudnya, faham, mu hafal, mu faham. Kita hafal, kita baca, kita hafal nama Allah 99 tu, dan kita belajar cari ilmu untuk faham apa makna sebalik 99 nama Allah tu. Dan menimbulkan kesedaran dalam diri dia. Oh, sedar diri. Makna dia jaga. Contohnya dia hafal nama Allah As-Sami'. As-Sami' mana apa? As-Sami' maha mendengar. Maka dia berinteraksi dengan apa dia hafal tu. Allah tu As-Sami'. Maka dia tak ngumpat orang. Walaupun tuan punya mangsa umpatan dia tak dengar. Dia tak kata kat orang. Dia tak ngumpat kat orang. Sebab apa? Aku tahu Allah As-Sami'. Allah maha mendengar. Walaupun mangsa yang aku umpat tu, orang yang aku umpat tu tak dengar pun, tak ada siapa dengar, kita sembang sama kita je, jangan kabur kat dia, kita duk umpat kat dia ni, jangan kabur kat dia. Dia lantak, dia tak dengar. Tapi Allah maha mendengar. Maka orang yang menghafal nama Allah, salah satu nama Allah As-Sami', Allah maha mendengar, dia tak ngumpat. Hak jenis macam ni lah hak kata masuk syurga. Kau duk ngapel nama Allah 99, As-Sami', Al-Basir. Tiba-tiba buat juga benda-benda hak melanggar, seolah-olah mutak yakin Allah tu As-Sami'. Itu tak masuk syurga lah. Tak termasuk dalam kriteria yang Nabi kata siapa hafal ni masuk syurga. Akan masuk syurga. Dan sesungguhnya Allah itu apa tu? Gasal. Oh, gasal. Dia terjemah gasal. Ada orang Jawa ke sini? Kataan Jawa ke tu? Bukan. Ada orang Banjar sini. Kataan Banjar ke tu? Jawa. Idak Banjar. Idak apa lagi? Ha? Mendeling, ada orang mendeling sini. Kata mendeling itu wallahu alam. Gasal ni kalau ikutkan witrun tu ganjil. Allah tu witir. Wallahu alam, tuan-tuan tanyalah mana-mana orang hok faham apa makna gasal. Dia terjemah gasal ya. Saya tak tahu apa makna gasal ni. Mungkin Jawa Banjar mendeling ke. Saya bukan orang Jawa, bukan Banjar, bukan mendeling. Tapi setakat apa yang saya belajar, witrun bahasa Arab, tukar Melayu ganjil. Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah sukakan kepada keganjilan. Kan witir, kita salat witir kan? Witir mesti ganjil. Sama ada 1, 3, 5, 7. Paling banyak berapa witir? Hak paling banyak 11. Pernah tak kita buat witir 11 bulan Ramadan? Lepas tarawih, pernah buat 11 tak? Kalau buat tiap-tiap malam, kamunya berapa orang dah? Oh, dah lah tarawih 20 pun. Tarawih 20. Witir 11. Rasanya tinggal Bilal dengan imam je kot. Tapi hotul hak Nabi paling banyak dalam riwayat sebut 11 rakaat witir. Paling sikit 1 ataupun 3. Itu bilangan ganjil. Innallaha witrun. Allah itu ganjil. Gasal saya tak tahu apa maknanya. Allah itu ganjil dan dia sangat suka kepada sesuatu yang gasal, sesuatu yang ganjil. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari sebagai penutup malam ni. Maka selesailah tajuknya yang kita duk baca lebih kurang dalam sejak daripada bulan berapa? Bulan 10. Dan ini 2 bulan kita baca bab yang ke-8 ni habis. Alhamdulillah selesai bab yang ke-8, mengambil masa selama bulan Oktober dan bulan November. Kita sambung pada bulan Disember nanti. Bulan Disember. Kita rasanya ada pertemuan lagi Ahad ke-4. Kalau tak silap saya, Ahad minggu 4 sebelum masuk Disember, kita buka pula tajuk yang ke-9 insya-Allah, iaitu yang dikatakan nama-nama Asmaul Husna. Maka dia akan terang satu persatu apa makna Allah, apa makna Rahman, apa makna Rahim. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat nak tahu makna nama-nama Allah, sama-sama kita azam untuk terus istiqamah dengan majlis ilmu mengenal nama-nama Allah. Kita sambung lagi pada Ahad ini, Ahad minggu yang ke-4. Dan kalau siapa-siapa nak datang kuliah subuh, Sabtu ni insya-Allah kita baca kitab istighfar insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat tu, insya-Allah dah masuk. Kita berhenti dari sini dan kita jumpa pada pertemuan akan datang. Terima kasih perhatian tuan-tuan. Moga-moga apa yang saya baca tuan-tuan dengar
besar manfaatnya. Dapat ilmu, dengan ilmu kita beramal, dengan amal itu membuatkan Allah rahmat kita, selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.